Salam sejahtera. Dalam pendedahan siri kali ini, siri pendedahan yang seterusnya, persoalan daripada netizen, siapa reformis palsu dalam pembangkang sekarang, kita akan bongkar sedikit demi sedikit. Saudara-saudara sekalian, ulasan ini akan membongkar tokoh-tokoh pembangkang yang dulunya jerit reformasi, lawan Mahathir, lawan sistem, tapi hari ini mereka sendiri tidur sebantal dengan golongan yang pernah mereka benci. Selama ini mereka kata Mahathir adalah kuku besi. Selama ini mereka katakan Mahathir diktator. Selama ini mereka katakan Mahathir tidak mempunyai hati perut. Selama ini mereka katakan Mahathir kronisme. Selama ini mereka katakan Mahathir salah guna kuasa dan gila kuasa, tak tahu bila nak berhenti. Tapi kini terbukti mereka bukan sekadar tidur sebantal, tapi tidur sekatil, tidur sekelambu, tidur bersama, dan mungkin berpeluk-pelukan lagi kerana betapa mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Siapa reformis palsu dalam pembangkang itu sekarang? Mari kita teruskan. Dulu kau jerit lawan Mahathir. Dulu kau maki sistem korupsi. Tapi hari ini kau peluk mereka semula. Inilah wajah sebenar reformis yang palsu. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada penyakit. Penyakit akan berakar di dalam tubuh badan kita, lalu kita sengsara dan tak sembuh-sembuh. Tapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life ini, imun badan kita jadi kuat, dididik menjadi bijaksana, dan ada kepandaian luar biasa untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, kita sembuh daripada penyakit. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan Malaysia, halal dan luar biasa. Dapatkannya sekarang, karena ini adalah jawapan doa yang Anda doa-doakan selama ini. Kalau Anda tolak, mungkin Anda sedang menolak jawapan doa Anda selama ini. Saudara, inilah wajah sebenar reformis palsu yang ada dalam parti pembangkang sekarang. Pertama, Azmin Ali. Dulu timbalan Anwar. Dulu kau laungkan Mahathir adalah pemimpin teruk, tapi kini kau tinggal sebantal dengan beliau. Dulu Azmin Ali, timbalan Anwar, kini musuh dalam selimut. Beliau merupakan bekas setiausaha sulit Anwar Ibrahim, ikon reformis atau reformasi 1998. Tapi pada tahun 2020, beliau pula jadi mastermind langkah Sheraton. Kau hancurkan kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada waktu itu demi kuasa yang segera. Beliau telah menghancurkan mandat rakyat, menaikkan kerajaan pintu belakang yang disebut tebuk atap. Tetapi itulah lumrahnya, jika membuat sesuatu yang tidak baik pada awalnya, pengakhirannya juga adalah teruk. Apakah reformasi atau sebenarnya kau cuma gilakan kuasa dari dulu? Kedua, Saifuddin Abdullah. Lompat, lompat, lompat dan lompat lagi. Beliau merupakan bekas ahli UMNO yang masuk PKR, kemudian masuk pula Bersatu. Dulu kau lawan Mahathir, kemudian jadi jurucakap Mahathir. Kini entah ke mana arah prinsipnya. Kalau angin bertiup ke kiri, dia ke kiri. Bertiup ke kanan, dia ikut. Di mana prinsip reformasi? Seterusnya, Latifah Koya dan geng NGO. Dulu aktivis anti kronisme, lantang desak siasatan terhadap Mahathir dan kroni.
Tapi bila ada jawatan dalam SPRM, dia membisu bila nama orang atas disebut. Bila kau pegang kuasa, tiba-tiba hilang suara. Zuraidah Kamarudin. Reformasi atau reformis konon tapi rakus kuasa. Bekas sayap wanita reformasi. Beliau antara yang kuat menjerit masa Anwar di penjara. Tapi beliau telah lompat ke Bersatu demi jawatan menteri. Kini tidak relevan, tapi tetap anggap dirinya wira wanita. Wira sebenar tak khianat kawan yang pernah mereka pertahankan. Kelima, pemimpin Bersatu gunakan naratif rakyat tapi kaya luar biasa. Mereka sedang menghina kerajaan, kononnya nak bantu rakyat. Tapi akaun milik keluarga mereka penuh berjuta-juta ringgit. Mereka pakai baju reformasi, tapi makan hasil sistem bobrok. Reformasi bukan gaya pakaian, ia perjuangan, dan mereka sudah lama menjualnya. Saudara-saudara sekalian, reformasi palsu lebih bahaya dari musuh sebenar. Mereka menggunakan nama reformasi untuk dapatkan sokongan. Tapi bila berkuasa, mereka hianati rakyat, hianati sahabat, hianati prinsip. Hari ini kita tahu siapa musuh, tapi esok kita mesti tahu siapa pengkhianat bertopeng perjuangan. Ekstra saudara, reformasi sebenarnya masih hidup, tapi bukan pada mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Soalan demi soalan berkait Mahathir kini menjadi panjang. Kalau benar Mahathir berjaya ditangkap atau didapati mempunyai kes, persoalannya siapa seterusnya? Siapa seterusnya? Topik ini boleh jadi satu episod yang sangat panjang yang boleh kita hurai di mana-mana media sosial. Kerana ianya sangat padu dan penuh dengan suspens politik. Mari kita bongkar satu-satu persatu nama besar yang berpotensi jadi giliran besar kalau gelombang keadilan yang ada sekarang dibawakan oleh Anwar Ibrahim, kerajaan Madani ini diteruskan. Sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Selepas Mahathir ditangkap, persoalan besar, siapa seterusnya? Kalaulah Mahathir ditangkap esok, rakyat pasti akan tertanya-tanya, siapa lagi yang bakal menyusul? Ini bukan cerita biasa, ini mungkin akan jadi satu demi satu kepala jatuh, atau satu permainan domino yang tak akan ada kesudahannya. Sebelum kita teruskan, tinggalkan komen Anda sekali lagi dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Pertama, Tun Daim Zainuddin, banker of the old regime. Beliau, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, adalah kroni rapat Mahathir. Beliau bersama dengan istrinya telah pun disiasat LHDN dan SPRM atas aset luar negara yang bernilai ratusan juta ringgit. Dan ada juga harta-harta yang tidak disenaraikan dalam siasatan SPRM. Dikatakan ada kaitan dengan beberapa perwalikan di luar negara. Kalau Mahathir jatuh, adakah legasi dan juga kroni-kroni yang terkait dengan Allahyarham Tun Daim Zainuddin tak akan selamat? Mereka berdua ibarat dua kepala naga lama. Sebelum kita teruskan, saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita supaya imun badan kita mempunyai pengetahuan bijaksana dan ada kepandaian yang luar biasa bagi melawan dan menyembuhkan kita daripada dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh,
kita sukar melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Lalu penyakit berakar di dalam tubuh badan kita sehingga kita tak sedar kita ada masalah kesehatan. Akhirnya kita sengsara. Tapi apabila imun badan kita dididik oleh terapi imun ini menjadi bijaksana, kita jadi kuat dan sehat, lalu kita sembuh. Dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia. Saudara, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini yang nak sembuh cepat. Dapatkannya segera. Saudara-saudara sekalian, kedua, anak-anak Mahathir, Mukhriz dan Mirzan Mahathir kini juga dalam siasatan. Mereka berdua pernah memegang jawatan penting dalam syarikat besar sejak muda lagi. Ada laporan kekayaan luar biasa melebihi 1 bilion ringgit. SPRM sedang menyiasat aset dan pengaliran dana asing yang membabitkan anak-anak Mahathir ini. Kekayaan mereka terlalu luar biasa untuk anak bekas Perdana Menteri yang katanya bersih. Ketiga, elit lama UMNO era Mahathir. Ramai tokoh UMNO kaya luar biasa zaman 90-an. Projek mega seperti PLAS, Proton dan IPP banyak dikaitkan dengan kroni. Ada yang sudah senyap, ada yang bersembunyi di belakang nama baru. Jangan terkejut kalau tokoh lama yang kita dah lupa tiba-tiba naik nama di mahkamah. Keempat, tokoh pembangkang hipokrit. Dulu jerit reformasi, sekarang diam. Ada tokoh yang kini dalam pembangkang. Dulunya rapat dengan Mahathir. Dulu konon reformis, kini bersekongkol dengan golongan elit. Mungkin bukan rasuah, tapi pengkhianatan moral dan integriti. Keadilan bukan untuk parti tertentu. Kalau kau bersalah, kau tetap salah. Saudara-saudara sekalian, kalau Mahathir benar-benar ditangkap, itu bukan pengakhiran. Itu hanya satu permulaan. Permulaan kepada pembersihan besar-besaran. Kita tak mahu politik balas dendam. Kita mahu politik bersih, adil dan berani. Persoalannya, who's next? Siapa seterusnya? Rakyat akan tentukan dan sejarah tak akan lupa. Saudara-saudara sekalian, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.